Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Putri Aida Adlina yang akan mengungkap setiap satu isu yang pernah diperkatakan oleh rakyat-rakyat Malaysia di negara ini. Jadi topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan satu jabatan NGO iaitu SUHAKAM. Apa itu SUHAKAM? Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Okey, isu yang akan kita bincangkan hari ini adalah berkenaan dengan konflik antara jabatan, dua jabatan, okey? Bukan satu jabatan, tapi dua jabatan iaitu antara SUHAKAM dan juga PDRM. Apa kata kita tanya pendapat orang awam? Jadi kamu kita tahu apa itu SUHAKAM dan apa pula pandangan mereka berkenaan dengan SUHAKAM. Hai Puan. Hai. Nak tanya sikit boleh? Ya boleh. Puan tahu tak apa tu SUHAKAM? SUHAKAM Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, betul tak? Betul. Puan tahu tak boleh bagi pandangan tentang peranan SUHAKAM dan PDRM? Peranan SUHAKAM bagi saya, SUHAKAM ni memperjuangkan hak asasi manusia. Dia sebuah badan kajian NGO, betul tak? Ya. Kan? Okay, dia memperjuangkan hak asasi manusia. Dan untuk PDRM pula, dia sebuah badan kerajaan yang membantu dalam pengurusan keselamatan negara. Okey, bagi pendapat saya, kita tahu sekarang SUHAKAM dengan PDRM mereka tak sepuluh. Sebab SUHAKAM banyak macam masuk campur dalam urusan PDRM. Bagi saya, mereka sepatutnya perlu melakukan tugas mereka masing-masing. SUHAKAM dengan SUHAKAM, PDRM dengan PDRM. Okey, terima kasih Puan. Jadi itu pandangan dan pendapat daripada Puan Putri Nur Izzati berkenaan dengan SUHAKAM. Sekarang berada di talian adalah Tuan Abdul Malik, ya, itu seorang anggota PDRM. Jadi Tuan Abdul Malik, saya ingin tanya, apakah tindakan yang diambil oleh pihak Tuan, khususnya pihak PDRM dalam mengenai pertikaian isu yang dibangkitkan oleh SUHAKAM terhadap pelarian? Assalamualaikum, terima kasih saudari wartawan yang mengajukan soalan berkaitan pelarian ini. Soalan yang sangat bagus. Seperti yang sedia maklum, Malaysia tidak menandatangani Konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan Protokol 1967 atas dasar kemanusiaan. Malaysia membenarkan pelarian merupakan pendatang asing tanpa izin parti pemegang kad UNHCR untuk tinggal sementara di Malaysia sebelum dihantar ke negara ketiga atau pulang secara sukarela ke negara asal. Jumlah pelarian ini semakin hari semakin meningkat dan ianya bercanggah dengan tujuan asal perwujudan UNHCR, iaitu bagi penempatan semula dan bukannya menempatkan mereka secara kekal di negara transit. Berdasarkan pada rekod UNHCR sehingga 30 Jun 2013 yang dah lama, terdapat 90,688 pelarian. Dan sejak Januari hingga Jun 2013, hanya 4,889 ditempatkan di negara ketiga. Dan di mana baki pelarian tadi? Pada pandangan saya sebagai pihak berkuasa dalam PDRM, pihak SUHAKAM harus menghormati undang-undang negara yang termaktub dalam perlembagaan. Langkah pihak berkuasa kerajaan melakukan penangkapan terhadap warga asing haruslah dipuji. Dan mengapa pihak SUHAKAM membela golongan yang menceroboh kedaulatan negara yang tercinta, aman dan damai ini? Adakah sesiapa yang masuk ke negara kita benarkan saja mereka bebas bergerak walaupun mereka tiada dokumen perjalanan yang sah sekalipun? Perkara ini telah mengancam keamanan negara, ekonomi dan kesejahteraan rakyat negara Malaysia. Keamanan negara Malaysia menjadi tergugat dengan kehadiran warga asing dan memberi impak dari segi sosiologi kepada rakyat, penularan penyakit berjangkit, peningkatan dalam kes jenayah dan sebagainya. Oleh itu, pihak SUHAKAM harus meneliti dengan lebih mendalam dan terperinci sesuatu perjuangan yang diperjuangkan oleh mereka dalam hak asasi manusia agar ia tidak menyebelahi sebelah pihak sahaja dan memberikan kesan negatif kepada negara pada jangka masa akan datang.
kerana rakyat Malaysia turut mempunyai hak ni di negara yang berdaulat ini. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Terima kasih Tuan Abdul Malik dengan perkongsian Tuan. Jadi, apa kata kita tanya pula pendapat dengan satu lagi ataupun seorang lagi pihak PDRM, iaitu Tuan Muhammad Farhan. Jadi Tuan, apakah pandangan Tuan dan juga pandangan PDRM mengenai campur tangan pihak Suhakam berkaitan dengan campur tangan ataupun berkaitan dengan tuduhan bahawa majoriti yang mati dalam jagaan polis ni adalah kalangan mereka yang berketurunan India? Boleh Tuan jelaskan mengenai isu ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Zafran Aimi bin Osman Ghani, nombor metrik 258622, ingin menjawab persoalan yang telah diajukan berkaitan tahanan OKT di dalam lokap. Okey, kita memandang serius terhadap kebajikan dan kesejahteraan orang yang kena tahan di dalam lokap, kerana ini menjadi satu daripada SOP jabatan untuk memastikan keadaan orang yang ditahan dalam keadaan baik. Sekiranya tak sihat, kita kena cepat-cepat dapatkan rawatan. Okey, sepanjang daripada tahun 2000 sehingga 17 Jun 2013, sebanyak 232 kes kematian di dalam lokap dilaporkan, dan itu adalah punca daripada penyakit yang dihadapi sendiri. Contohnya penyakit asma, jantung, demam kuning, ulcer, HIV, sakit paru-paru dan kerongkong. Segala penyakit tu semua memang dihidapi sebelum ditangkap lah. Okey, daripada jumlah tersebut hanya 2 kes saja yang melibatkan kekerasan dan keganasan oleh anggota polis sehingga menyebabkan kematian. Selain daripada angka yang besar tu, semua adalah kerana penyakit yang dihidapi lah. Tuduhan bahawa majoriti kebanyakannya OKT India yang mati dalam lokap itu adalah satu tuduhan yang tak berasas dan tak boleh diterima. Okey, dalam statistik menunjukkan kematian dalam tahanan polis bagi keturunan Melayu sebanyak 41.8%, manakala Cina 21.1% dan India 28%, manakala lain-lain sebanyak 3.9%. Oleh yang demikian, isu ini tidaklah wajar dilihat oleh pihak Suhakam dari aspek perkauman. Ini sesuatu perbuatan yang memburukkan imej PDRM. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Farhan dengan perkongsian jawapan yang diberikan oleh pihak Tuan. Saya harap kita semua dapat merungkai segala persoalan dalam minda-minda rakyat Malaysia. Okey, jadi kita dah tanya orang awam, kita dah tanya pihak PDRM. Apa kata kali ni kita tanya dengan pihak Suhakam sendiri mengenai isu konflik antara dua jabatan, iaitu jabatan PDRM dan juga Suhakam. Jadi di talian adalah pihak Suhakam, Encik Muhammad Khairil Aiman. Jadi Encik, boleh saya tanya sikit berkenaan dengan skop kerja Suhakam, Encik? Assalamualaikum. Saya Muhammad Khairil Aiman bin Abdul Hadi, nombor metrik 258695. Okey, saya nak jawab soalan yang ditanya Putri tadi. Dia tanya apakah fungsi Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Okey, fungsi dia ada 4 yang termaktub dalam Seksyen 4/1, yang kandungan dia adalah nombor 1, untuk memupuk kesedaran dan penyelidikan serta pendidikan yang berhubung hak asasi manusia. Nombor 2, untuk menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan dari tata cara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil kerajaan. Okey, nombor 3, untuk mengesyorkan kepada kerajaan berkenaan dengan aku janji atau penyertaan dalam perjanjian dan surat cara antarabangsa yang lain dalam bidang hak asasi manusia. Okey, nombor 4,
menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Okey, yang ni adalah fungsi-fungsi Suhakam. Okey, Cik Puteri ada soalan lain tak? Saya harap jelaslah jawapan yang saya bagi ni ya. Ada soalan lain? Kalau ada soalan lain, silakan. InsyaAllah saya boleh menjawab. Terima kasih Encik Khairil. Saya ada satu lagi soalan yang tertanya-tanya oleh yang ditanya-tanya oleh pihak-pihak rakyat dan juga saya sendiri. Jadi, soalannya macam ni. Saya dapat maklum malas dari orang awam, mereka tidak bersetuju dengan campur tangan pihak-pihak Suhakam yang banyak sangatlah kiranya campur tangan dengan kerja-kerja pihak berkuasa seperti Jabatan Penjara, Imigresen dan juga PDRM. Jadi boleh tak Encik Khairil jelaskan ataupun berikan pandangan Encik berkenaan dengan isu ini? Soalan ni minta maaf cakap lah, macam dia bukan tak logik tau, dia macam ada skandal lah soalan ni kan. Macam contoh dia, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni kan. Okey lah, ni saya nak terangkan dekat sini. Okey, mengenai maklum balas daripada orang awam ni yang tidak bersetuju dengan pihak Suhakam, katanya lah banyak campur tangan dalam bidang tugas pihak berkuasa seperti Jabatan Penjara, SPRM, Imigresen dan PDRM. Yang ni kira selalunya banyak orang kata lah kan. Kira saya nak cakap kat sini, saya nak tegaskan kat sini, tuduhan macam ni adalah satu tuduhan yang tidak berasas. Sebab apa saya tegaskan macam ni ya? Dalam skop Suhakam ni, saya cerita sikit dari asal penubuhannya. Penubuhan Suhakam ni, dia bermula daripada 1999. Dan dia pun dah banyak membantu rakyat tanpa mengira kaum, agama, bangsa. Suhakam ni pula, dia memainkan peranan yang penting sebagai medium berantara di antara rakyat dan kerajaan. Kira pihak Suhakam ni dia membantu setiap orang lah. Bukan kata ada, okey dia ni banyak ni kita tolong dia, dia ni banyak macam ni kita tolong dia banyak ni je. Bukan macam tu, kita tolong semua orang. Okey, pihak Suhakam juga dia bersedia membantu tanpa adanya sikap pilih kasih. Penyiasatan akan dibuat berdasarkan aduan yang diterima oleh pihak kami ya. Dan bukan kami pandang enteng lah bab-bab ni kan. Kalau kata ada aduan, kami akan siasat. Kira kami bukan pandang tu macam membuta tuli lah, menyerang urusan tugas orang lain kan. Contoh dia rumah tangga orang lain, kita nak pergi sebabu, tak boleh lah macam tu, betul lah. Okey, lepas tu pula, sekiranya kes yang dilaporkan tu benar, kalau betul lah kes tu, kira pihak Suhakam ni dengan sedaya upaya akan cuba untuk membantu menyelesaikan dengan pihak yang bertanggungjawab terhadap kes yang dilaporkan tadi tu. Okey, bagi memudahkan urusan pengaduan, Suhakam telah membahagikan kumpulan kerja dia mengikut kontak kerja dia lah. Antara skop kerja dia, nombor 1, kumpulan kerja pendidikan dan promosi hak asasi manusia. Nombor 1. Nombor 2, kumpulan kerja pembaharuan perundangan dan treaty antarabangsa. Dan yang terakhir sekali, kumpulan kerja aduan dan siasatan kumpulan kerja hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Okey, daripada apa yang saya terang ni, sedikit sebanyak akan membantu pihak dekat luar sana lah.
Okey, harap benda ni jelas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Karya dengan pandangan Encik berkenaan dengan isu ini. Jadi itulah sedikit sebanyak pandangan dan juga jawapan daripada pelbagai pihak, iaitu orang awam, PDRM dan juga pihak Sahkam. Okay, terima kasih kepada yang menjayakan. Okey, jadi saya rasa tak wajar pun konflik yang berlaku antara dua jawatan ni. Kenapa? Kenapa perlu berlaku konflik antara dua jawatan ni? Kerana saya, pada pandangan saya, masing-masing menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. PDRM menjalankan tugas PDRM dan Suhakam pula menjalankan tugas Suhakam itu membela hak asasi manusia. Kenapa pula ada konflik, betul tak? Jadi, mari kita sama-sama membantu mereka membanteras jenayah di Malaysia. Terima kasih.